Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 1 ingin mengulas mengenai hasil daripada kajian kami berkaitan dengan subjek etika dan peradaban. Melalui Google Form yang telah kami edarkan melalui WhatsApp, terdapat 26 respon daripada 25 responden. Terdapat seorang responden menjawab 2 kali. Okay. Pertama sekali kita boleh lihat jantina seramai 18 atau 69.2% orang lelaki dan 8 atau 30.8% perempuan. Seterusnya umur terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu umur 18 hingga 21 tahun, 5 orang responden bersamaan 19.2%. Umur 22 hingga 25 tahun, 20 orang responden bersamaan 76.9%, dan umur 26 tahun ke atas 1 orang responden bersamaan 3.8%. Seterusnya terdapat 2 kategori untuk bahagian ini, sama ada pelajar ataupun bekerja. Sebanyak 16 orang responden atau 61.5% yang masih belajar, dan 10 orang ataupun 38.5% sudah bekerja. Untuk tahap pendidikan terbahagi kepada 4 pilihan, iaitu CJ Kemahiran Malaysia (SKM), CJ Tinggi Agama Malaysia (STAM), Diploma dan Ijazah Sarjana Muda. Diploma mempunyai 9 ataupun 34.6% responden. Ijazah Sarjana Muda 15 atau 57.7% responden. SKM 1 ataupun 3.8% responden, dan STPM juga 1 ataupun 3.8% responden. Terima kasih. Salam sejahtera. Saya, Suresh Alaki Mohana Ravi dari Kumpulan 1 bagi kelas FHPK 5 akan membentangkan respons untuk 2 soalan. Jika dilihat pada respons yang telah dikumpulkan, seramai 22 orang responden iaitu 84.6% telah memilih jawapan ya bagi soalan. Pada pandangan anda, adakah subjek penghayatan etika dan peradaban masih sesuai dipelajari di universiti pada masa kini? Selebihnya iaitu seramai 4 orang atau 15.4% telah memilih jawapan tidak. Hal ini kerana subjek ini dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri mahasiswa dan mahasiswi. Walaupun begitu, saya berasa bahawa subjek ini tidak lagi sesuai untuk diajarkan di universiti. Ini kerana mereka telah mendapat pendedahan awal sejak dari bangku sekolah lagi, menerusi subjek seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik dan kewarganegaraan. Subjek etika dan peradaban ini akan membosankan mereka, walaupun intipatinya sedikit berlainan. Melihat pada soalan kedua, iaitu pada pendapat anda, adakah pembelajaran subjek penghayatan etika dan peradaban ini dapat membendung gejala sosial dalam kalangan remaja pula? Sebanyak 92.3% atau 24 orang responden telah menjawab ya. Sebaliknya, hanya 7.7% atau 2 orang sahaja yang memilih tidak bagi soalan tersebut. Jawapan ya mendapat pilihan majoriti kerana subjek tersebut sudah tercatat kebaikannya, tetapi hanyalah dalam buku dan silibusnya. Jika melihat pada impaknya ke atas seseorang yang berada dalam lingkungan umur 20 hingga 25, yakinkah anda bahawa subjek ini dapat mengubah sifat remaja tersebut? Saya tidak rasa bahawa subjek ini mampu membendung gejala sosial seperti penagihan dada, merempit, vandalisme dan sebagainya. Pusat pemulihan dan sesi kaunseling profesional pun menghadapi kesukaran dalam soal mengubah sifat negatif remaja. Ini kan pula suatu subjek yang hanya dipelajari semata-mata untuk menduduki peperiksaan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Naufal Sulhi bin Abdul Sukur, nombor matrik H20A1704. Saya daripada Kumpulan 1 kelas FHPK 5. Berdasarkan kajian, graf paling tinggi bagi soalan apakah manfaat kandungan subjek penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat adalah majoriti responden memilih masyarakat akan lebih harmoni. Jika masyarakat dan pelajar mengamalkan etika dan peradaban dalam kehidupan, perpaduan kaum dapat dikekalkan dan dapat hidup dalam keadaan harmoni.
Selain itu, berdasarkan graf paling tinggi bagi soalan apakah akibat jika masyarakat tidak mengamalkan etika dan peradaban di Malaysia adalah kehidupan masyarakat tidak akan harmoni. Jika masyarakat tidak mengamalkan etika yang baik di Malaysia, pelbagai kaum akan berpecah belah, ketenteraman akan terganggu dan negara akan menjadi mundur. Kritikan bagi subjek etika dan peradaban. Bagi saya, subjek etika dan peradaban perlu diberi penekanan bagi melahirkan pelajar dan masyarakat yang berakhlak mulia. Subjek ini perlu diberi penekanan kepada aspek kefahaman yang jelas berkaitan nilai dan etika yang menjurus kepada peradaban. Saya Kogila Murugan, ahli kumpulan 1, kumpulan HFHPK 5. Merujuk kepada sumber responden, seramai 19 orang iaitu 73.1% sangat setuju bahawa subjek penghayatan etika dan peradaban ini menyumbang kepada keharmonian negara. Seramai 7 orang iaitu 26.9% mengatakan bahawa setuju terhadap isu ini. Hal ini kerana secara realistik subjek etika dan peradaban akan memperluaskan cara pemikiran rasional dalam pelbagai aspek kaedah ilmu. Subjek ini juga akan membantu pelajar untuk memahami sejarah, cara hidup masyarakat, kepentingan pelbagai kaum dan sebagainya. Ramai responden mengatakan bahawa subjek etika dan peradaban akan dapat menyumbang kepada keharmonian negara. Walau bagaimanapun, kualiti subjek ini perlu dipertingkatkan untuk meningkatkan kesedaran ilmu terhadap dalam kalangan pelajar. Pada pendapat saya, pembelajaran subjek boleh dijalankan lebih kepada kerja amali berbanding dengan 100 berasaskan pentaksiran di universiti. Hal ini kerana jika subjek ini mengutamakan pelaksanaan kerja amali sekadar pentaksiran, ia akan memberi pengalaman, mengajar cara menyesuaikan diri dan mengendalikan pelbagai situasi. Secara tidak langsung, ia juga akan dapat memberi kesedaran tentang kepentingan, keharmonian dan kalangan masyarakat. Merujuk kepada responden 17 orang iaitu 65.4% sangat setuju dan 8 orang iaitu 30.8% setuju bahawa kandungan subjek etika dan peradaban ini dapat membantu menjadi insan yang lebih bermanfaat kepada masyarakat dan negara. Hanya seorang iaitu 3.8% responden kurang setuju terhadap kenyataan tersebut. Walaupun 3.8 adalah kadar yang rendah, sebagai seorang pelajar perlu mengetahui mengkritikkan penyataan ini. 3.8% responden mengatakan bahawa subjek ini hanya mengambil masa selama 1 semester tetapi tidak memberi apa-apa kesan dalam kehidupan mereka. Pada pendapat saya, hal ini berlaku kerana pada alam pekerjaan nanti tiada seorang akan bertanya, adakah anda mempelajari subjek etika dan peradaban? Mereka hanya akan memberi keutamaan kepada skills iaitu kemahiran yang ada pada seseorang. Oleh itu, pelajar menganggap bahawa subjek ini hanya merugikan masa sekadar subjek universiti. Pelajar berharap bahawa pihak universiti dapat memperbaharui sistem pengajaran di mana memberi keutamaan kepada subjek yang meningkatkan kemahiran iaitu skills berbanding dengan subjek universiti seperti subjek etika dan peradaban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fatihah binti Aljo, nombor matrik H20B1511 dari kumpulan 1 FHPK 5. Untuk bahagian saya akan memberi ulasan, kritik dan cadangan untuk soalan nombor 3 dan 4. Ia berkaitan dengan subjek penghayatan etika dan peradaban. Untuk soalan nombor 3 ialah apakah manfaat kehidupan subjek penghayatan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat. Hasil daripada soal selidik seramai 26 responden dan 17 orang responden iaitu 65.4% yang menjawab kehidupan masyarakat akan lebih harmonis. Hal ini kerana subjek tersebut banyak memberi manfaat kepada masyarakat dan masyarakat harmoni merupakan masyarakat yang bersopan santun, bertata susila, beradaban, kaya dengan budi bahasa, bertimbang rasa dan berpekerti mulia. Untuk soalan nombor 4 iaitu apakah akibat jika masyarakat tidak mengamalkan etika yang baik di Malaysia. Hasil daripada maklum balas responden ialah seramai 16 orang responden iaitu 61.5% yang menjawab kehidupan masyarakat tidak akan harmoni. Hal ini disebabkan aspek utama etika ialah kehidupan yang baik. Kehidupan yang bernilai atau memuaskan dianggap lebih penting daripada tingkah laku moral. Jika masyarakat tidak mengamalkan etika yang baik, kehidupan masyarakat akan tidak harmoni dan porak-poranda.
Pada pandangan saya, dalam subjek penghayatan etika dan peradaban, tidak terlalu tertumpu kepada istilah berbilang kaum dalam masyarakat. Hal ini perlu dititik beratkan kerana Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum yang dapat hidup dengan lebih harmoni, iaitu Cina, India dan Melayu. Selain itu, Malaysia merupakan masyarakat yang mempunyai 80 kaum etnik. Hal ini perlu diambil kira dalam subjek penghayatan etika dan peradaban untuk mencapai objektif subjek tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afika Ilani binti Norazuki dan nombor matrik saya #20A1433. Saya dari kumpulan 1 subjek Falsafah Ilmu HFPK5 ingin memberi ulasan, kritikan dan cadangan untuk soalan nombor 5 dan 6 yang berkaitan dengan subjek penghayatan etika dan peradaban. Soalan nombor 5 berbunyi, pada pendapat anda, adakah pembelajaran subjek penghayatan etika dan peradaban dapat membantu untuk mengekalkan keharmonian dalam pekerjaan nanti? Telah menerima responden seramai 26 responden. Hasilnya seramai 25 responden bersetuju dan seorang responden saja tidak bersetuju berjaya telah direkodkan untuk soalan nombor 5. Hal ini kerana subjek ini mampu memberi nilai positif dalam diri seseorang individu. Namun begitu, saya merasa yang sebaliknya kerana seseorang itu mempunyai emosi dan emosi membolehkan mereka melakukan perkara yang tidak beradab sehingga boleh memusnahkan keharmonian. Dengan erti kata lain, emosi boleh mengawal fikiran seseorang dalam melakukan sesuatu. Oleh itu, subjek ini tidak mampu untuk mengekalkan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Manakala soalan nombor 6 pula berbunyi, pada pendapat anda, adakah kandungan subjek penghayatan etika dan peradaban ini dapat membantu untuk mendisiplinkan diri dengan lebih baik? Telah menerima maklum balas yang positif. Semua responden bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini kerana ia boleh mengingatkan bahawa setiap orang mempunyai tanggungjawab sendiri yang akan mendisiplinkan diri, terutama golongan remaja dan pelajar dalam melakukan sesuatu perkara. Pada pendapat saya, kandungan subjek yang telah diterapkan pada setiap lapisan masyarakat tidak akan melahirkan masyarakat yang beretika. Keadaan ini kerana masyarakat zaman sekarang tidak menitik beratkan etika dan peradaban sehingga melunturkan sifat murni dalam diri mereka. Oleh itu, subjek penghayatan etika dan peradaban ini tidak dapat menjadikan mereka sebagai masyarakat yang beradab. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Nabiha binti Zakaria, nombor matrik H20A1932 dari kumpulan 1, subjek Falsafah Ilmu. Saya akan memberi ulasan, kritikan dan cadangan untuk soalan nombor 7 mengenai subjek yang dikaji iaitu penghayatan etika dan peradaban. Untuk soalan nombor 7 iaitu apakah akibat tidak mengamalkan etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat? Hasil daripada soal selidik, seramai 26 orang responden memberi jawapan yang berbeza. Antara jawapannya dapat memecah belah kaum, masyarakat akan tidak disiplin, akan timbulnya masalah sosial dalam masyarakat, masyarakat akan hilang integriti dalam diri, berlaku keadaan di mana orang muda tidak menghormati orang tua serta mengikuti budaya hedonisme, dan masyarakat akan mengalami perselisih fahaman. Hal ini dikatakan sedemikian kerana subjek penghayatan etika dan peradaban dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan saling menghormati antara satu sama lain. Pada pendapat saya, subjek penghayatan etika dan peradaban bukan sahaja digunakan di universiti, malah perlu diperkenalkan dalam kalangan masyarakat bagi memastikan masyarakat dapat menguasai etika dan peradaban mengikut kefahaman yang betul. Tambahan pula, apabila subjek penghayatan etika dan peradaban diperkenalkan dengan lebih awal kepada masyarakat, kita dapat membedung masalah sosial seperti vandalisme, rempit, pembuangan bayi,
yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat, terutamanya golongan remaja. Secara tidak langsung, kita dapat menerapkan nilai-nilai murni dan moral kepada masyarakat di awal usia lagi. Bab kata pepatah, melutung bulu biarlah dari rebuhnya. Hal ini demikian kerana didikan awal oleh ibu bapa juga penting dalam mencerahkan kepribadian anak-anak pada masa akan datang. Oleh itu, penguasaan subjek penghayatan etika dan peradaban perlu dititik beratkan kepada khalayak umum bagi memastikan setiap individu mempunyai khasiat yang baik.